So, kita dah habis dah berkenaan dengan perintah yang pertama tadi. So, kita nak masuk perintah yang kedua. Perintah perihal dagangan, persijilan dan penadaan halal 2011 bawah Seksyen 29. Section 29 provides that the minister may by order. Okay, sebelum tu, saya nak awak ingat semula. Untuk perintah yang pertama, perintah perihal dagangan tarif halal 2011 di bawah Seksyen 28 ada 4 peruntukan. Okay, 4 peruntukan yang mana menteri diberi kuasa untuk memberi maksud kepada mana-mana ungkapan kepada maksud yang tertentu. Dan 3 yang lain tu, hafal ada 4. So, untuk Seksyen 29, perintah yang kedua ni, ada peruntukan juga. So, ada 3 peruntukan. So, peruntukan yang pertama, okay, impose or enforce requirements to ensure that the goods are marketed or accompanied by the information necessary. Okay, maksudnya melaksanakan ataupun menguatkuasakan keperluan untuk memastikan barang-barang ditanda dengan ataupun diiringi dengan dilampirkan dengan maklumat yang diperlukan. Okay. So, barang sebelum dijual perlu ditanda ataupun dilampirkan dengan maklumat yang diperlukan. Contoh maklumat barang tersebut berat. Okay. Ataupun kalau contoh barang produk makanan. So, kena ada senarai bahan ramuan, kena ada nutrisi apa yang ada kat dalam makanan tersebut, bila expired dia, okay? Bila tarikh pembuatan barangan tersebut. Ya, maklumat yang diperlukan lah, yang perlu ada dekat packaging, yang perlu label. Okay? So, and then regulate or control or prohibit the supply of goods. So, menteri dia boleh melaksanakan keperluan untuk memastikan barang-barang tu ditanda dan diiringi ataupun dilampirkan dengan maklumat yang diperlukan. Dan menteri juga boleh memerintah, dia boleh mengawal bekalan barangan dan dia boleh melarang bekalan barangan tersebut. So, macam ni, saya nak awak nampak flow. Okay. Perintah yang pertama berkenaan dengan sebelum produk tu nak dilabel ataupun nak dikatakan sebagai halal, dia kena ikut bahan-bahan yang digunakan, pemprosesan makanan tersebut ataupun produk tersebut, okay, servis yang dikatakan sebagai halal tu kena ikutlah syarat-syarat dia. Tak boleh guna, tidak ada unsur-unsur yang unsur-unsur haram atau tak ada unsur-unsur najis. Okay, macam syarat yang tadi tu. Bila kita kata halal, apa dia? Maksudnya tak membabukkan, selamat digunakan, tidak ternajis, tak guna alat yang dicemari dengan najis. Okay, bila contoh orang tu nak apply sijil halal. So, apply sijil halal untuk makanan. Okay, so makanan, bahan yang digunakan kena ikut syarat-syarat halal yang ada dekat perintah pertama tadi tu. Bila dia dah ikut, so, okay, next step, dia nak apply sijil halal. Okay, so perintah ini perintah berkenaan dengan persijilan dan penandaan halal. So, dia nak apply sijil halal. So, bila dia dah dapat sijil halal, dia kena tanda produk dia, tanda halal, logo halal lah. Okay. So, dalam perintah yang kedua ni, berkenaan dengan persijilan halal dan penandaan halal. Penandaan halal tu maksudnya kena tanda produk dia dengan logo halal bila dah dapat persijilan halal oleh JAKIM. Bila dah sah yang JAKIM dah sahkan dengan produk dia, yang produk dia dah dapat kelulusan. Okay, persijilan halal. Okay. So, itu saya nak awak faham flow. Flow dia, perintah yang pertama dengan perintah kedua, apa beza. Okay. So, yang ni awak kena hafal, apakah peruntukan di bawah perintah yang kedua. Ini So, berdasarkan Seksyen 29 ni, KPDN have boleh menetapkan may design any competent authority to certifying and marking on a product including those related to the halal certification. Okay, KPDN have boleh menetapkan mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa untuk mengesahkan dan
menandakan produk termasuklah yang berkaitan dengan persijilan halal. So dekat sini, pihak berkuasa yang berwibawa untuk mengesahkan dan menandakan produk dan termasuk berkaitan dengan persijilan halal adalah Badan Otoriti siapa? JAKIM. So JAKIM lah. Okay. Dekat sini. Competent Authority yang berkaitan dengan persijilan halal adalah JAKIM. So ada 3 penuntukan dekat bawah Seksyen 29 perintah di bawah perintah Seksyen 29. So perintah perihal dagangan, persijilan dan penandaan halal 2011 di bawah Seksyen 29. Okay, saya ulang ni banyak kali sebab saya nak awak tolong dengar dan sebut sekali hafal. Okay, saya bukan saja-saja sebut banyak kali sebab saya nak awak dengar, sebut, hafal. Tolong hafal. So, bahagian halal law and regulation ni is about hafal dan faham. Okay. So, perintah ini, perintah yang kedua. Okay, perintah ini beroperasi sama dengan perintah yang pertama tadi tu. Iaitu beroperasi pada tarikh 1 Januari 2012. Okay. So, di bawah perintah ini ada beberapa maksud. Okay, maksud ungkapan dan maksud perkhidmatan kepada yang berkaitan dengan makanan ataupun barangan. So, apa yang dimaksud kepada ungkapan expression? Includes representation or conduct. Okay, termasuklah expression ni, termasuklah apa-apa perwakilan ataupun perbuatan. Okay. Okay, macam perwakilan tadi. Mungkin dia menggunakan ayat suci Al-Quran ataupun objek ataupun apa-apa benda yang berkaitan dengan Islam. Diletakkan dekat premis ataupun dekat packaging. Okay, yang boleh mengelirukan orang Islam lah. Okay, sama ada boleh guna ataupun tak. Tapi tak ada logo sijil halal. Dia berkaitan dengan Islam, dia punya claim tu. Dia punya ungkapan tu. Tapi tak ada sijil halal. Okay. So next, perkhidmatan yang berkaitan dengan makanan ataupun barangan. Ni saya dah ulang dalam perintah yang pertama. Okay. So, competent authority, pihak berkuasa yang berwibawa, yang mempunyai kepakaran dalam bidang halal. So, yang ada kepakaran dalam bidang halal adalah JAKIM, okay, State Islamic Religious Council, Majlis Agama Islam di peringkat negeri masing-masing, shall be the competent authority to certify that any food, goods or services in relation to the food or goods is lawful or halal under the Trade Descriptions Definition of Halal Order 2011. So, JAKIM dengan MAINS, okay, adalah pihak berkuasa yang berwibawa, yang ada kepakaran dalam bidang halal. So, dia yang mengesahkan apa-apa makanan, barangan, perkhidmatan yang boleh dikatakan sebagai halal ataupun sah di sisi undang-undang Islam. Di bawah perintah perihal dagangan takrif halal 2011. So, bila kita nak kata makanan tu halal, barang tu halal, servis tu halal, dia kena patuh dengan perintah perihal dagangan takrif halal. So, dalam perintah ni kita dah belajar apa itu halal kan? Syarat-syarat halal. So, ingat balik Okay, next. Certification of description of halal. Okay. Persijilan berkenaan dengan perkara-perkara halal. Yang berkenaan dengan halal. All food, goods or services in relation to the food or good shall not be described as halal except semua makanan, barang, perkhidmatan tidak boleh dikatakan sebagai halal kecuali ianya telah disahkan halal oleh badan berwibawa, ianya ditanda dengan logo seperti dalam jadual 1. So, makanan, barang, servis tu tak boleh dikatakan sebagai halal, tak boleh diklaim sebagai halal kecuali dah disahkan oleh badan otoriti. Siapa badan otoriti?
Jakim Main. Okay. Dan telah ditanda dengan logo halal seperti dalam jadual 1. So nanti awak tengok jadual 1 macam mana logo dia. So all food supplied by non-Muslim intended to be described in any other manner or expression to indicate that the food or goods can be consumed or used by Muslim shall semua makanan yang dibekalkan oleh orang bukan Islam yang nak dikatakan sebagai apa-apa ungkapan ataupun perbuatan yang menggambarkan makanan tersebut, barang tersebut boleh digunakan oleh orang Islam, perlulah certified as halal by the competent authority, marked with the logo as specified in the first schedule. So sama dia syarat dia. Kena disahkan sebagai halal oleh badan autoriti, okay, yang berwibawa, ditanda dengan logo seperti dalam jadual 1. Okay, kalau nak kata halal, nak kata apa-apa ungkapan yang boleh, yang menggambarkan orang Islam boleh guna ataupun makan, kena disahkan halal dulu dan kena tanda dengan logo halal seperti dalam jadual 1. Selagi tidak disahkan, tak dapat kebenaran menggunakan logo halal seperti dalam jadual 1, selagi itulah tak boleh claim sebagai halal, tidak boleh menggunakan apa-apa ungkapan yang boleh menggambarkan orang Islam boleh guna ataupun pakai. Maksudnya tak boleh guna apa-apa ungkapan yang berkaitan dengan Islam lah, okay, dekat produk tersebut. So, first schedule. Apa tu jadual 1? So, jadual 1 adalah berkenaan dengan logo halal. So, ini adalah logo halal. Okay, awak kena tahu ciri-ciri macam mana untuk kenal logo halal Jakim Malaysia. So, dekat sini awak tengok yang mana satu logo halal yang dikeluarkan secara rasmi oleh Jakim. Cuba awak teka yang mana satu. Yang warna hitam kan? So, kenapa awak tengok kat situ ada warna biru, ada warna oranye, warna hijau? Awak rasa tu logo halal palsu ataupun kita boleh guna ataupun tak? Okay. Boleh guna ataupun tak? Okay, secara rasminya yang dikeluarkan oleh halal Jakim adalah yang warna hitam ni, yang duduk tengah ni. Okay. Dengan ada nombor Malaysia Standard. Okay, ikutlah produk apa. Kalau produk makanan, Malaysia Standard 1500 2019. Okay, version yang terbaru. Okay, and then bawah ni adalah nombor rujukan permohonan dia. So, ini adalah logo yang dikeluarkan secara rasmi oleh Jakim. Tapi, awak tengok ni warna ni warna oranye, ni warna hijau, ni warna biru. Ada yang lain tak selain daripada warna? Ada tak yang beza lain? Kita tengok. Malaysia, ini. Okay, ni ada Malaysia. Ni bucu ni ada berapa? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sama. Okay, ada halal Arabik besar dekat tengah-tengah. Sama. Ada halal Roman huruf besar dekat bawah dia. Okay, sama. Okay, Malaysia dalam bahasa Arab dekat bawah ni. Okay, sama. Okay, maksudnya semua sama kecuali warna kan. Ni ada jugalah bintang kecil dia. 2 kat tepi ni. Yang memisahkan Malaysia yang Roman dengan Malaysia yang Arab ni. So, ada 5 pointed small star dekat tepi. Ini sebenarnya samalah kecuali warna. So, boleh ke tak guna, dia sama cuma warna je berbeza? Okay, awak rasa boleh ke tak? Okay, jawapan dia boleh. Okay. Okay, warna dia boleh boleh ikut bersesuaian dengan warna packaging lah. Okay. Kalau dia guna, contoh kalau packaging produk tu warna hitam, okay, ataupun warna gelap, so dia tak boleh lah nak guna, dia tak sesuai lah nak guna logo warna hitam juga sebab nanti tak nampak. So dia boleh guna warna yang lebih cerah supaya logo halal tu lebih jelas nampak lah. So ikut kesesuaian
warna pembungkusan produk tersebut. So tak ada masalah lah, tak ada isu. Cumanya jangan ada berbeza dari sudut ciri-ciri logo. Okay. Okay, ni ada. Cuba awak baca ni syarat-syarat penggunaan logo. Okay, logo Halal Malaysia hendaklah dicetak, ditampal dengan terang pada setiap produk yang telah dipersijilkan sahaja. Logo Halal Malaysia hendaklah menepati spesifikasi yang telah ditetapkan. Maksudnya spesifikasi yang telah ditetapkan tu macam ciri-ciri halal logo tu lah. Ada 8 bintang yang besar dekat tengah-tengah. Ada halal tulisan Arab dekat tengah-tengah. Lepas tu diikuti oleh halal dalam Roman, okay, tulisan besar kat bawah ni, okay, capital letter lah. So and then ada bintang kecil bucu 5 kat tepi ni. And then Malaysia kat sini. Ini Malaysia Arabic. Okay. Sama, cumanya berbeza warna boleh. Okay, dekat sini. Mengikut kesesuaian pembungkusan produk masing-masing selagi tidak mengubah spesifik logo asal yang dikeluarkan. So tak ada masalah lah. Okay. Okay, certification of halal for food and imported goods. Okay, persijilan untuk persijilan halal untuk makanan dan barangan import. Okay, barangan yang dibawa masuk daripada luar negara. Okay, untuk yang tadi tu adalah barangan ataupun makanan yang keluaran Malaysia lah. Okay, ini adalah makanan dan barangan yang import luar negara yang nak dijual bawa masuk dekat Malaysia dan nak dilabelkan sebagai halal. Okay. All imported food or goods marketed in Malaysia shall not be described as halal except if it certified as halal by the foreign halal certification body as recognized by JAKIM. Okay, kesemua makanan ataupun barang yang diimport yang dipasarkan di Malaysia tidak boleh dilabel sebagai halal ataupun tidak boleh dikatakan sebagai halal kecuali ianya telah disahkan halal oleh Badan Persijilan Halal Asing yang diiktiraf oleh JAKIM. Okay. All food or goods being certified as halal by the foreign halal certification body as recognized by JAKIM shall mark on the food and goods with the name of the foreign halal certification body approved as in second schedule. Semua makanan atau barang yang diperakui sebagai halal oleh Badan Persijilan Halal Asing sebagaimana yang disahkan oleh JAKIM hendaklah menandakan pada makanan dan barang tersebut dengan nama badan persijilan tersebut seperti yang diluluskan dalam jadual 2. Okey, untuk yang pertama tu. Okey, contoh makanan aiskrim Magnum ataupun apa-apa produk daripada keluaran Indonesia. Produk Indonesia lah. Okay. So, dia nak masuk dekat Malaysia, dia nak label sebagai halal. So, dekat setiap negara ada badan yang mengeluarkan persijilan halal ni. So, badan yang mengeluarkan persijilan halal dekat Indonesia adalah Majlis Ulama Indonesia. MUI. Okay. Okay. Majlis Ulama Indonesia. So, bila saya kata setiap negara ada badan yang mengesahkan persijilan halal. Okay. So, setiap negara ni dia ada proses dia tersendiri. Okay. So, JAKIM ni dia akan pergi tengok lah dekat badan persijilan halal contoh dekat negara Indonesia. Okay. Sama ada disahkan tak. Maksudnya dia memperakui tak. Okay. Proses persijilan halal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia MUI tu
betul, maksudnya boleh diterima ataupun tidak oleh JAKIM. Okey, kalau telah disahkan oleh JAKIM, maksudnya barang-barang Indonesia, produk Indonesia yang telah mendapat persijilan halal oleh Majlis Ulama Indonesia. Majlis Ulama Indonesia yang saya cakap tadi adalah badan yang mengesahkan status halal di Indonesia. So, bila Majlis Ulama Indonesia ni telah disahkan oleh JAKIM, so produk Indonesia yang dah dapat persijilan halal oleh MUI tu, dia boleh dijual di Malaysia dan boleh dilabel sebagai halal. Sebab produk tersebut dah dapat pengesahan persijilan halal oleh badan yang telah diiktiraf, badan persijilan halal asing yang diiktiraf oleh JAKIM. Contoh produk Indonesia yang lain, dia terdapat persijilan halal, tapi dia dapat pengesahan persijilan halal selain daripada Majlis Ugama Islam. Majlis Ulama Indonesia. So, bila produk tersebut dapat persijilan halal daripada badan persijilan halal dekat Indonesia, tapi bukan daripada badan yang diiktiraf oleh JAKIM, maksudnya kalau dekat Indonesia, badan persijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM setakat ni hanyalah Majlis Ulama Indonesia saja. Selain daripada Majlis Ulama Indonesia, tidak diiktiraf oleh JAKIM. Kalau produk Indonesia tu, dia dapat persijilan halal tapi bukan daripada Majlis Ulama Indonesia, so dia nak dipasarkan ke Malaysia, dia nak label sebagai halal, dia tidak dibenarkan lah. Sebab kalau dia nak label sebagai halal, dia kena apply sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia tu saja. Sebab Majlis Ulama Indonesia tu saja yang diiktiraf oleh JAKIM. So, macam mana kita nak tahu badan persijilan halal asing yang diiktiraf oleh JAKIM? So, senarai badan persijilan halal asing yang diiktiraf oleh JAKIM di setiap negara ada dalam jadual 2. So, bila produk Indonesia tersebut, dia dah apply sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia dan dia nak pasarkan ke Malaysia dengan klaim halal. So, dia kena ada tanda dekat produk tersebut, dekat packaging produk dia dengan nama badan yang mengeluarkan persijilan halal lah. Maksudnya kena ada nama Majlis Ulama Indonesia dekat packaging produk tersebut. Seperti dalam jadual 2. So, kita tengok jadual 2 macam mana. So, ini adalah senarai badan persijilan halal asing yang diiktiraf oleh JAKIM. So, contoh, ni dekat Australia, dekat negara Australia. Dekat negara Australia, badan yang mengeluarkan persijilan halal dekat negara Australia adalah Australian Halal Authority, AHAA, Muslim Incorporated, Islamic Association Keating, Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia, Halal Certification Authority Australia, Islamic Coordinating Council of Victoria. So, ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, selain hanya 6 badan persijilan halal, 6 yang tersenarai ini sahaja yang diiktiraf oleh JAKIM. Yang dekat Australia. Kalau produk Australia tersebut, dia apply sijil halal selain daripada 6 ni, so dia boleh dipasarkan di Malaysia, tapi dia tak boleh claim sebagai halal. Kalau dia nak claim sebagai halal,
nak jual nak ada label sebagai halal dekat packaging dia, nak jual kat Malaysia sebagai halal. So dia kena apply sijil halal melalui mana-mana 6 badan persijilan halal asing ni yang telah diiktiraf oleh JAKIM. So ni kat Australia. So nanti awak boleh search, okay, di setiap negara macam Indonesia, ada Majlis Ulama Indonesia saja yang diiktiraf oleh JAKIM. Okay. So dekat negara Jepun pun ada, banyak negara lah yang kalau yang disenaraikan kalau diiktiraf oleh JAKIM. So yang tu awak boleh check dekat laman web JAKIM. Okay, awak search je the recognized foreign halal certification bodies and authorities. So dalam tu ada negara daripada Australia, Jepun, Korea, Singapura, okay, Brunei dan negara-negara lain yang dekat situ tersenarai hanyalah badan persijilan halal asing yang diiktiraf oleh JAKIM. Selain daripada itu, tidak diiktiraf. Okay. Okay, itu kalau awak nak tahulah sama ada logo luar negara, logo halal luar negara yang mana yang boleh diguna pakai dekat Malaysia yang kita boleh percaya yang diiktiraf oleh JAKIM. So awak boleh refer senarai ni lah. Ni awak boleh dapat dekat laman web JAKIM. Okay, and then next, marking of food and goods. So bila dah dapat persijilan halal, dah apply sijil halal, awak kena tanda makanan dan barangan awak dengan logo lah. Okay. All foods or goods which intended to be marketed shall be made by attaching or adding it to or with any other manner to mark it on or incorporate it with. Okay. So logo macam mana? So kalau dia apply sijil halal daripada badan ni, so dia kena attach dengan logo halal logo ni lah. Logo halal persijilan halal yang dia apply tu lah. Kalau dia apply daripada badan ni, so kena pilih logo ni. Kalau daripada sini dia apply, so kena pilih lah logo daripada organisasi tersebut. Okay, semua makanan ataupun barang yang dimaksudkan untuk ditandakan hendaklah dibuat dengan melampirkan, attaching ataupun ditambah padanya ataupun menggunakan apa-apa cara lain untuk menandanya ataupun memasukkannya bersama makanan ataupun barangan itu sendiri ataupun apa-apa dalam ataupun pada atau dengan makanan ataupun barang yang dibekalkan. Okay, dia kata kat sini macam mana kita nak tanda logo halal pada makanan ataupun barang. So, makanan yang nak ditanda, okay, boleh ditanda dengan lampirkan logo halal tu dengan makanan tersebut ataupun tambah logo tu pada makanan ataupun menggunakan apa-apa cara untuk menandakan logo halal pada makanan ataupun barang tersebut. Okay. Ataupun memasukkannya bersama dengan makanan ataupun barang tu. Okay. Dia boleh guna apa-apa cara. Yang pasti logo tersebut boleh jelas kita nampak lah oleh pengguna. Okay. All services in relation to the food or good which shall be intended to be marketed shall be marked in any manner which may be considered as mentioning to the said service including in the premise where the service is provided. Semua perkhidmatan berhubung dengan makanan ataupun barangan yang dimasukkan yang nak ditandakan dengan logo halal bolehlah ditanda dengan apa-apa cara yang boleh dipertimbangkan, okay, yang boleh merujuk kepada perkhidmatan tersebut ada dalam premis di mana perkhidmatan itu disediakan. So macam contoh perkhidmatan berkaitan dengan makanan. Okay. Perkhidmatan berkaitan dengan makanan, so awak dah apply sijil halal. So awak boleh guna apa-apa cara yang merujuk kepada perkhidmatan tersebut ada dekat premis tu. Contoh, premis makanan tu lah. So mungkin awak boleh letak logo halal ataupun sijil halal letak dekat depan premis tu. Okay, depan premis pintu masuk
premis makanan tu. Okay. Yang menyatakan perkhidmatan halal awak tu ada dekat tempat tu, ada dekat premis tu. Di mana perkhidmatan tu disediakan lah. Okay, maksudnya awak letak tanda tu dekat mana perkhidmatan tu disediakan. So, situlah awak letak. Okay, contoh perkhidmatan berkaitan dengan transportation. Okay. So, perkhidmatan ni ada banyak. Perkhidmatan yang kita belajar tadi, service in relation to the flow of goods, maksud dia apa? Termasuklah pengangkutan, penyimpanan, peruncitan, pergudangan, kan? Ingat tak kita belajar first masuk perkhidmatan tu? Okay. So, perkhidmatan contohnya dekat sini, perkhidmatan pengangkutan. Okay, pengangkutan produk. Sama ada produk makanan ataupun barang. So, ada orang syarikat dia jual produk. Ada orang syarikat dia jual perkhidmatan. Dia jual khidmat. Dia menyediakan perkhidmatan. So, untuk yang orang yang jual produk, dia boleh apply produk halal lah. So, orang yang menyediakan perkhidmatan, dia juga boleh apply halal. So, dia menyediakan perkhidmatan pengangkutan. So, mungkin dia menyediakan perkhidmatan untuk mengangkut produk halal saja. Okay. Okay, so dia boleh apply sijil halal. Okay, dia boleh letak logo halal ni dekat mana-mana bahagian lori. Ataupun dia berguna pengangkutan ni biasanya lori lah. Okay. Kalau dia guna van lah. Kalau dia guna bus lah. Macam tu. Okay, tapi biasanya pengangkutan nak mengangkut barang ni lori lah. Okay. So, dia boleh menggunakan apa-apa cara yang boleh kita consider, okay, perkhidmatan itu logo itu diletakkan di mana perkhidmatan itu disediakan. Okay. So, dekat sini, logo ni letaklah dekat lori tersebut. Sebab yang kita sekarang ni cakap pasal pengangkutan lori ni kan. Servis dia mengangkut barang. So, dia letaklah logo dekat lori. Kat badan lori ni sama ada kat tepi ni, belakang pintu tu ke. Okay. Menunjukkan yang refer kepada logo halal ni merujuk kepada pengangkutan lori tersebut. So, lori tu hanya membawa produk halal saja. Dia mengangkut produk halal saja. Okay. So, dia tak boleh lah nak mengangkut barang-barang yang haram. Dia tak boleh mengangkut arak. Dia tak boleh mengangkut daging babi. Yang produk halal saja yang dia boleh bawa. Okay. Servis dia. So, contoh persijilan halal yang perlu dipamerkan adalah ini. Okay. Ini yang biasanya awak tengok dekat premis makanan yang dapat pengesahan halal. So, macam kalau awak tengok dekat secret recipe ke, kalau awak tengok kat kaunter dia ataupun awak tengok dekat pintu masuknya kadang-kadang dia letak. Okay, ataupun dekat premis makanan. Okay. Menunjukkan perkhidmatan dia telah disahkan sebagai halal. Okay, maksudnya dia tidak menyediakan apa-apa makanan yang tidak halal. Okay, application for certification and fee. Permohonan untuk persijilan dan yuran untuk persijilan halal. So, any application for the certification and the halal certificate shall comply with all the requirements as deemed by the Chief Director of JAKIM. Okay, apa-apa permohonan untuk pensijilan dan sijil halal hendaklah mematuhi kesemua kehendak yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah JAKIM. Semua permohonan persijilan sijil halal perlu patuh dengan kehendak yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah JAKIM.
Bayaran untuk permohonan persijilan dan persijil halal adalah mengikut jadual 3. So, ada 3 jadual. So, jadual pertama berkenaan dengan logo halal. Jadual kedua berkenaan dengan Badan Persijilan Halal Asing yang diiktiraf oleh JAKIM. So, jadual yang ketiga berkenaan dengan yuran persijilan dan sijil halal. So, dalam jadual 3 ni, yuran dia terbahagi kepada 3 kategori. So, industri or factory or product category. So, macam kategori industri, kategori produk ataupun kategori kilang. Ada kilang yang kecil, kilang mikro, kilang kecil, kilang sederhana, kilang besar. Dia kena bayar ikut kategori dia. Okay. So, kalau premis makanan di bawah 3 bintang, RM200. Okay. Yang lebih daripada 4 bintang, RM500. Okay. So, inilah awak boleh baca sendiri. So, bayaran untuk setiap bayaran adalah per year. Setiap tahun, sijil halal dirimu diperbaharui selepas 2 tahun. Kesalahan, any person who supplies or offers to supply any food, goods or services in relation to the food or goods which contrary to this order shall be liable or responsible and upon conviction. Mana-mana yang membekalkan, menjual lah maksudnya, apa-apa makanan, barangan ataupun servis yang bercanggah dengan perintah ini, perintah perihal dagangan, persijilan dan pendanaan halal di bawah Seksyen 29 yang akan dipertanggungjawabkan dan akan disabitkan kesalahan. So, denda dia bila orang tu badan korporat didenda tidak melebihi RM200,000. Kalau dia buat kesalahan kedua dan seterusnya akan didenda tidak melebihi RM500,000. Kalau orang tu bukan badan korporat akan didenda tidak melebihi RM100,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Ataupun kalau dibuat kesalahan kedua ataupun kesalahan seterusnya, dibuat kesalahan banyak kali. So, maksimum denda dia adalah RM250,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 5 tahun ataupun dikenakan kedua-duanya. Okay, sikit lagi nak habis dah ni. So, transition, peralihan. Any food or goods existing in the market before the commencement of this order, which intended to be described as halal, shall comply with paragraph 4 of 5 within 1 year from the date of enforcement of this order. Okay, mana-mana makanan ataupun barang yang telah ada di pasaran sebelum bermulanya perintah ini, yang dikatakan sebagai halal, hendaklah mematuhi perenggan 4 ataupun 5 dalam masa 1 tahun dari tarikh penguatkuasaan perintah ini. So, dia kata sebelum perintah ini beroperasi ataupun dikuatkuasakan, ada juga telah wujudnya barangan, produk yang dilabel sebagai halal tapi tidak dapat persijilan halal oleh JAKIM. Sebelum perintah ini dikuatkuasakan lah, sebelum perintah ini ada. So, barang yang telah dipasarkan sebelum perintah ini bermula, yang dikatakan barang ini dikatakan sebagai halal, dia kena patuh paragraf 4 of 5 dalam masa setahun daripada penguatkuasaan perintah ini. So, perintah kedua-dua ni bermula pada 1 Januari 2012. So, 1 Januari 2013, dia ada setahun untuk patuh perenggan 4 ataupun 5. Apa itu perenggan 4 ataupun 5? Kejap lagi kita tengok. Semula. Saya dah sentuh pun tadi, mungkin awak tak perasan. So, yang kedua dia kata, any imported food or goods which is intended to be described as halal
shall comply with paragraph 5 within 1 year from the date of enforcement of this order. Mana-mana makanan ataupun barang import yang dikatakan sebagai halal, sebelum perintah ini dimulakan, diberi masa dalam masa 1 tahun untuk mematuhi perenggan kelima. So, kita flashback balik. Mana perenggan 4, mana perenggan 5. Nampak tak nombor 4 ni? So, ini adalah perenggan 4. Kena patuh perenggan 4. So, dia kena patuh juga perenggan 5. Dia kata tadi berkenaan dengan transition kan, peralihan. So, mana-mana makanan yang sebelum ni telah dilabel sebagai halal, sebelum perintah ini dimulakan, dia perlu diberi masa setahun daripada perintah ini diwujudkan ataupun dimula. Dia diberi masa setahun untuk mendapatkan persijilan halal oleh JAKIM ataupun MAINS, dan perlu ditanda dengan logo halal seperti dalam jadual 1. Maksudnya produk yang tersedia ada sebelum perintah ni dimulakan. And then produk tersebut telah di label sebagai halal, perlu mendapatkan persijilan halal dalam masa setahun. Lepas tahun dia tak dapat lagi persijilan halal oleh JAKIM, dia tak boleh menggunakan label halal tu lagi. Kalau dia guna juga, dia boleh disabitkan kesalahan. Ini untuk barangan lokal lah. Dia kena apply sijil halal oleh JAKIM ataupun MAIN. Kalau perenggan kelima berkenaan dengan barang import, makanan import. Contoh, makanan ataupun barang import yang telah masuk ke Malaysia dan diklaim sebagai halal sebelum perintah ini dikuatkuasakan. So diberi masa setahun daripada perintah ini bermula. So dia kena apply sijil halal daripada Badan Persijilan Halal Asing yang diiktiraf oleh JAKIM. So contohlah, contoh produk gula-gula Indonesia ni nama dia sedap. Gula sedap. So gula sedap ni dia dah lama dah dipasarkan dekat Malaysia dan dilabel sebagai halal. Tapi sebenarnya dia tak dapat pengesahan halal lagi daripada Badan Persijilan Halal dekat negara Indonesia, iaitu Majlis Ulama Indonesia tu tadi. Tapi dia dah label sebagai halal dekat Malaysia. Dia dah masuk Malaysia dan dah ada label halal pun sebelum perintah ini dikeluarkan. So bila perintah ni telah dikeluarkan, so produk sedap, gula sedap ni, kalau dia nak label sebagai halal lagi, dia kena apply sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia dalam masa setahun. Selepas setahun, dia tak dapat sijil halal, tidak dapat pengesahan sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia, so dia tak boleh claim produk gula sedap dia sebagai halal lagi. Dia boleh pasar dekat Malaysia tapi tak boleh claim sebagai halal. Itu syarat dia. Faham? Dalam masa setahun, kalau nak claim sebagai halal, nak jual kat Malaysia sebagai halal, so kena apply lah sijil halal daripada Majlis Ulama Indonesia. Sebab Majlis Ulama Indonesia yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Saya harap awak faham itu saja. Peralihan lah. Peralihan sebelum perintah ini diwujudkan, sehinggalah perintah ini dikuatkuasakan. So tutorial. Tutorial. Saya nak awak jawab soalan tutorial ni, ada 6.
And then nanti saya akan bagi tahu semula bila kena hantar. Sila jawab di dalam kertas. Okay. Jawab dulu. And then saya akan bagi tahu semula bila kena hantar dan kita akan bincangkan lah. Okay. Kalau sempat. Okay. Terima kasih sebab meluangkan masa dengan dengar video saya. Bebel panjang ni, saya harap awak faham. Dan kalau awak tak faham, tolong dengar semula video ini. Okay, rujuk kawan. Ataupun boleh tanya dalam grup WhatsApp. Ni saya akan jelaskan semula. Okay. Okay, saya harap awak tolong revise balik lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.